Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ard natabawwa'u minal jannati haitsu nasha wa ni'ma ajrul 'amilin. Az-Zumar surah ke-39 ayat 74. Di antara janji-janji Allah kepada golongan beriman ialah serta mereka berkata segala puji tertentu bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan yang menjadikan kami mewarisi bumi syurga ini dengan sebebas-bebasnya. Kami boleh mengambil tempat dari syurga ini di mana sahaja kami sukai. Maka pemberian yang demikian ialah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Salah satu daripada janji Allah pada golongan beriman ialah mereka akan mewarisi syurga. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekali-kali menyalahi janjinya. Jadi bila mereka ni dah masuk dalam syurga, mereka puji Allah Subhanahu wa taala. Bukan ayat ni, ayat lain pun ada. Ayat yang kadang-kadang kalau saya khutbah jemaah yang kedua, saya bacalah ayat ni. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ayat Quran tu. Surah apa tu tak ingat. Ini lagi satu ayat di mana penghuni syurga memuji Allah dengan menyatakan segala puji-pujian bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami. Kepada jalan ini sehingga mereka mampu masuk syurga Allah. Makna kalau Allah tak bagi petunjuk, tak sampai. Ini puji-pujian para ahli syurga di atas nikmat petunjuk yang dikurniakan Allah kepada mereka. Termasuklah macam ayat ni juga. Mereka memuji Allah. Alhamdulillahilladzi. Yang tu bersopa juga. Allah tidak pernah memungkiri janji. Dan akhirnya golongan beriman dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dalam hadis an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah zawali arda atau qala inna rabbi zawalil arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablughu ma zuwiyali minha. Abu Daud. Ini juga janji Allah. Apa dia janji Allah dalam hadis ini? Sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan kepadaku muka bumi. Atau sesungguhnya Tuhanku telah membentangkan kepadaku muka bumi. Dan aku telah melihat timur dan barat. Maka umatku akan sampai dengan risalah dengan apa yang telah dibentangkan. Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan dari Thauban. Hadis ini menjelaskan janji Allah bahawasanya Islam insya-Allah akan menguasai muka bumi. Sebagaimana ayat sebelum ni, wa'adallahu alladhina amanu minkum tu, dalam surah An-Nur ayat 55. Hadis ini menjelaskan risalah Islam akan tersebar luas timur ke barat, makna sampai ke pelosok bumi. Kalau kita tengok hari ini memang dah menjadi kenyataan. Daripada jumlah penduduk dunia ni 6 bilion. Awak tak apa kuat tu malam ni, tak apa clear. No? Daripada jumlah penduduk dunia 6 bilion, 1.9 bilion adalah Islam. Mana hampir 30%.
Mana Islam ni dah merebak ke seluruh pelosok bumi. Negeri China ramai orang Islam, Rusia ramai Islam, kan? Indonesia Islam kapal Islam, kan? Ramai orang Islam. Tapi Islam gelang kabut. Jangan marah pula orang Hindu ni, kan? Kan? Makna nak abad Islam banyak. Tapi banyak saja. Hadis-hadis lain sebut banyak saja tak ada kekuatan. Sebab tu Yahudi Nasrani bully kita, kan? Kita jadi hamba percacah angkat najis pula kat mereka. Allah kurniakan kepada umat Islam minyak, tapi kita jadi hamba tak pelik ya. Kita ada minyak, kita jadi hamba. Kenapa kita dihina? Karena Allah dah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Jawapannya dalam suratul Baqarah ayat 85. Apakah kamu beriman separuh kitab, kamu kufur dengan separuhnya lagi? Ada yang kamu ikut, ada yang kamu enggak ikut. Barang siapa yang beramal sedemikian rupa, maka akan ditimpakan kehinaan di dalam kehidupan dunia. Betul tak hari ini? Tak maaflah. Orang Melayu yang beragama Islam tak kalah mamak agama Melayu. Islam di Malaysia ni lekeh. Dia tak? Siapa yang menguasai Malaysia? Siapa yang kontrol ekonomi Malaysia? Abang mai kat saya. Melayu kan? Kerajaan pun tak boleh buat apa. Kan? Cina kata kena penaik harga gula, naik ji cap golui. Ada abangang kata apa? Allah, naik 25 duitnya. Kita bukan nak makan sehari sampai 20 kilo. Punya abangang ni tengok. Orang kira long term. Jangka masa panjang. Melayu je ni tak sedar ni. Dia pergi kuat bukan siapa nak pergi dengar ambil Putrajaya. Dekat ku sini ya ceroh mau Putrajaya dengar. Kita cakap ayat Quran pun tak boleh terima, habis modal kita pun. Kita hari ini dihina. Ramai saja tak ada kekuatan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut dalam hadis. Cinta dunia tak dapat tengah mana pun. Hak kita duk kejap, hak kita duk pulun tak tengah mana pun. Dia tak? Kai pagi makan pagi, kai petang makan petang ya. Dan takut mati. Berjuang tak mau langsung. Bukan orang Melayu lah, Arab pun sama lah, mangkuk ayam apa tu lah. Sama ya tuan-tuan. Tapi duduk dengan Arab, aku dah 2 orang setahun. Tahu lah. Melayu dengan Arab nama kata Islam, Quran tu lah kita pakai. Arabnya cuma tengok Arab Yaman. Hina. Negara yang dikurniakan kekayaan minyak tapi tak boleh buat apa. Kan? Rakyat hidup menderita, yang kaya raya pemimpin. Bengong. Kan? Tunduk pula pada telunjuk puak-puak Yahudi Nasara. Sebab tu apa nama dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tu, Nabi terdengar 2 panggilan, Muhammad, Muhammad, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kanan tu Yahudi, kiri tu Nasrani. Jibril kata nasib baik tu hamba tak tengok, tak balik tengok. Kalau tidak lingkup habis semua. Jadi Yahudi, jadi Nasrani. Dalam tak tengok pun jadi mangkuk ayun. Tu dalam tak tengok. Kita nak nafi apa? Sistem apa yang kita pakai hari ini? Sistem pemerintahan Yahudi Nasrani. Sistem ekonomi Yahudi Nasrani. Sistem pendidikan Yahudi Nasrani. Sembang apa? Ustaz duk cakap pandai tu, cakap pandai tu ya, ustaz karut. Kan? Ni duk heboh pula. Melayu akan hilang kuasa kalau tak bersatu. Pula ada. Dulu mufti tu kata, mufti Pasir Berdengung yang kata ni. Mufti Pasir Berdengung ni pernah satu ketika kata, kita politik ni jangan masuk dengan agama, jangan campur. Sangkut di pagar masjid.
Orang Perak lah kata. Orang negeri Pasir Berdengung kata. Ni yang hang sibuk nak jadi orang tengah siapa? Dulu mereka juga kata ulama tak boleh berpolitik. Bila mereka tengok mereka dah lemah tenaga batin, tuan-tuan. Haji Wahab lemah tenaga batin, dia mula nak panggil mailah kita bersatu. Duk kira nak bersatu atas nama Melayu. Yang tu yang aku kata tak betul. Ada ustaz kata tak betul pula hadis kita baca. Huraian tak betul. Allah, macam kita seorang yang erti, orang lain semua tak erti. Kan? Asabiah bukan macam tu. Asabiah tu macam mana? Makna pun jelas. Kita pun